Check it out. Masa tu dia dah cakap dia minta ampun, minta maaf sangat. Kita orang terpaksa ambil balik kat sini. Bayangkan tak baik lagi tau. Belum baik lagi, dah bengkak lebam tangan ni. Bengkak sini. Lebam, dia cakap terpaksa ambil juga. Dan masa tu lillahi ta'ala saya cakap pukul 6 petang. Saya menjerit. Saya sebut Allah. Sakitnya ya Allah. Sakit ya Allah. Tak tahan ya Allah. Çıkıyorum. Öksürüğüm hiç durmadı. Allah bu belayı kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım. Sizlere sonunda ఊపిరి ఆడతలేదంటే కూడా చెక్ తినకుండా బెల్ట్ బంద్ చేసిర్రు. బతలాడు పడతా చాలా అయింది. ఇప్పటికి 3 గంటలు అయింది డాడీ. నాకు ఊపిరి ఆడతలేదు. గుండె ఆగిపోయింది, కిందికి ఆగిపోయింది. ఊపిరి ఒకటే కొట్టుకుంటుంది డాడీ. బాయ్ డాడీ, బాయ్ అందరికీ బాయ్ డాడీ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam satu Nusantara semua. Macam biasa, Alhamdulillah. So, welcome to my YouTube channel. So, saya ucapkan terima kasih banyak kerana pada subscriber yang masih menonton dan masih subscribe saya punya channel. Terima kasih banyak kerana korang support. Dan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih, bilion terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, ahli keluarga terutamanya sekali, dan semua rakan sekerja saya Daiki Aluminium, dan semua kawan-kawan saudara mara yang telah mendoakan saya sepanjang saya mengidap penyakit COVID-19. Okay. So hari ni agak penat sedikit. So hari ni apa-apa pun, welcome to my special segment iaitu Sharing is Caring. Dan kali ni sambungan episod yang ketiga lah, fasa ketiga, iaitu fasa pemulihan. So fasa pemulihan ni macam biasa juga, kita santai. Ya, kita santai, minta maaf lah sebab saya tak tadi. So kita santai, borak macam biasa. Macam mana korang borak dengan aku, borak dengan korang lepak sampai sejam 2 jam kan. So macam ni juga video ni. So macam tu, macam sekali lagi saya explain kenapa video 3 episod ni lebih pada sejam. Sebab saya nak tengok viewer yang, senang cerita, viewer yang selalu bagi soalan. Allah jatuh. So viewer yang sentiasa bertanyakan soalan, yang kau macam mana kau boleh kena, macam mana kau boleh macam tu, macam mana kau boleh macam ni. So benda tu dekat 200 orang bertanya. So ada orang bertanya. So saya cakap dia, just kita jawab dengan ringkas. Tak adalah kita tak jawab. Tapi kalau contohnya ada yang saya tak jawab, saya tak reply, saya minta maaf lah. Sebab phone rumah saya kat hospital, phone kan biasa ada kat tangan. Dah kau pegang oksigen tu, kau ngadap oksigen tu, badan pun lemah. Kadang-kadang makan pun mi suruh, habis selera makan tak ada. Bayangkan selera makan tu dah selang 10 hari baru ada selera makan. Itu pun dah masuk, dah lepas saya check 100%. So sekarang ni kalau apa-apa pun minta maaf lah. Kalau contohnya kali ni buat kat outdoor, so mungkin kadang dengar train, kadang dengar ni semua sepanjang ni. Tapi insyaAllah kalau boleh saya akan fix 1 jam lah. Macam biasa masih 1 jam, dan ini adalah episod terakhir. Tapi tak maksudnya berakhir saya punya proses pemulihan tu. Mungkin insyaAllah saya akan update semasa ke semasa. Dan harap korang semua still enjoy lah apa-apa pun. So macam cakap lah, kalau contohnya korang tengok video saya ni, pengalaman saya ni dalam tempoh sejam tu macam masa membosankan, saya minta ampun, minta maaf. Dan itu atas niat pada korang. Kalau korang betul-betul nak ingin tahu pengalaman saya, walaupun banyak yang lari topik,
Tapi macam itulah saya kalau bila bercakap bersantai. Kena pula yang kadang sekarang kadang ni terus ni jujur cakap suara ni slow apa semua, memang kepala tengah pening. Ada time-time macam ni lah, petang-petang macam ni, time-time pening apa kan, lepas mayang. Sebab apa? Lepas mayang apa ni, sebab tak boleh sujud sempurna lagi. Tapi bila kita rukuk, tunduk ke apa, ada macam something wrong lah. Tapi macam mana pun saya nak habiskan juga dalam sepanjang 3 hari ni. So harap korang enjoy lah. Okay, so sekali lagi saya ucapkan welcome to my special segment. My segment is sharing is caring. So iaitu segment mengisahkan, mengenentangkan apa ni, kita bercerita, kita berkongsi pendapat, kita sharing apa yang pengalaman saya apa semua, dan korang pun boleh share juga. So korang boleh share di komen di bawah, macam korang pernah ada pengidap sama juga macam saya ke, atau saya pun nak cari seorang yang betul-betul survivor ICU yang 7 hari koma. Itu boleh yang tu sepatutnya orang yang kita perlu respect. Sebab apa? Dia semangat dia lagi tinggi, semangat dia lagi kuat. Sangat-sangat kuat semangat dia. Saya alhamdulillah, sebab dia orang walaupun dia panggil saya survivor yang buat treatment secara hidup-hidup tanpa ada bisul pula apa BC apa ni, yang tahan sakit tu apa semua kan. Apa memang saya satu hari tu bertarikh 27 hari bulan 5 tu, 27 bulan 5 tu. So memang tarikh sesaan yang senang, bukan sesaan lah, tarikh ujian yang paling berat dalam hidup saya lah. Ambil darah, oksigen apa semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada doktor-doktor yang telah merawat saya. So saya harap korang semua hayatilah, ya. Dan proses rawatan pemulihan ni pun macam cakap saya santai lah. Masih dalam hospital lagi. So episod masih dalam hospital lagi. So bila masih dalam hospital lagi, so sebab apa, hospital dia ada pusat rawatan pemulihan, dia ada bahagian pusat rawatan pemulihan. So masih dalam hospital lagi. So saya belum sampai nanti sampai ke rumah. Lagipun korang pun boleh tengok video saya comeback. So macam mana korang tengok keadaan saya. Tapi memang dah lepas saya buat video tu, jujur terus collapse 3 hari saya atas katil. Sebab apa saya guna tenaga saya betul-betul. Saya nak tunjukkan saya cuba ni sihat lah kan. Tapi tu lah, kena sekolah juga dengan doktor. Kena sekolah juga dengan doktor. Tu sabar je lah. Okay, so kita sambung balik. Last preview chapter tu adalah dalam rawatan. So memang masih dalam rawatan lagi. So saya dipindah ke ward C. Ward D. Dan kita sambung balik yang pasal uncle India tu. So ya, bayangkan lah bila saya dah settle semua kat area emergency apa semua, dah settle apa semua. So bila dah masuk ke ward tu, alhamdulillah dia cakap masih terima rawatan. Cuma tak telah dah nak ambil oksigen apa semua. So bila malam tu saya masuk tengah malam, sebab kan habis treatment pukul 9. Sebab 6 kali ambil, 6 pagi yang pertama ambil oksigen kat belah sini, dan pukul 9 pagi ambil sebelah kiri. Itu pukul 12 tengah hari dia ambil kat belah kanan, kat sini apa, siku, celah siku apa kan. Itu pukul 3 dia ambil kat sini. Dan pukul 6 lah yang macam saya cakap paling seksa sekali. So anda boleh tengok preview lah, yang bermula tadi macam tu lah. Memang sangat-sangat perik dan sangat-sangat sakit. Memang sangat-sangat sakit. So kali ni pun tak ada lighting. Kalau contohnya di slow ke apa disebabkan outdoor saya minta maaf . So kali ni memang saya buat outdoor lah. Dan sejam juga kat outdoor kat sini. Okay, so nampak sikit lah, cantik view sikit kan. So sekali lagi kalau contohnya sound ni agak kurang menyenangkan, minta maaf lah, sebab saya guna speaker yang biasa. Dan alhamdulillah sekeliling saya pun buat masa ni clear, tak ada apa-apa bising sangat, budak-budak semua tak ada. So sangat bersyukur pada jiran tetangga yang memahami walaupun tak diberitahu. Alhamdulillah. Okay, so macam ni lah keadaan ni. Dan sinilah ruang meja makan ni semua. Nampak dah lari topik lah, padahal nak cerita pasal masih dah masuk kat ward B. Tu opening dia. Okay, minta maaf. Okay, sambung kepada yang tadi So saya ward B. Ward B ke D? Saya rasa ward D.
Wak D. So saya ada berada di Wak D. Saya transfer dan pukul 12.30 malam. Bila transfer pukul 12.30 malam, so dapatlah treatment kat situ. Dapat treatment kat situ dan dia cakap suruh rehat lah. So rehat. So saya pun rehat. Masa pagi tu saya tak perasan, saya dah perasan lah, tak nak ganggu patient lain sebab patient lain semua tengah rehat. So kebetulan dalam pukul 5 pagi saya bangun. Saya bangun pukul 5 pagi sebab apa? Pukul 5 pagi tu dah nak prepare lah sebab nanti pukul 6 dia nak datang check suhu, nak check temperature, nak check oksigen. Paling pertama dia nak check oksigen. So paling utama oksigen. So memang saya dah siap pukul 5 tu dan saya akan tidur menerak lah. Sebab apa? Payah nak tidur menerak kalau kita tangan cocok sini kan. Macam susah sikit lah tidur menerak. Saya memang tidur pun agak lasak sedikit. So pukul 5 bangun. Tiba-tiba saya bangun tu ada seorang ke India duduk berdiri depan saya. Ni depan macam berdiri macam ni lah. Duduk ni. Saya pun astaghfirullahalazim. Saya pun terkejut. Cakap dah. Saya pun yelah hospital kan, kita consider hospital ni macam-macam lah. Kita tak pernah jumpa. Lillahi ta'ala saya cakap saya tak pernah jumpa lagi. Dan saya tak nak jumpa. Jangan minta. So bila kita tengok macam tu, kita pun fikir, oi biar betik uncle ni kan. So cakap dia, uncle nak apa uncle? Saya tanya dia. Jawapan dia jawab apa? You punya muka macam saya punya bapak. You punya muka macam saya punya bapak. Saya cakap, dah gila muka Jawa ni dengan muka India. Apa kejadah? Itu saya cakap ada. Ini something wrong kan. Tapi bila saya rasa macam, dia ni manusia ke? Betul benda lain kan? Jangan aku tengah sakit ni kan. Kau kacau aku. Aduh. Itu saya pun fikir, apa uncle okey ke? Kita fist bump. Saya buat fist bump macam ni dengan dia kan. Itu memang standard lah bond kita lah. Mungkin dalam cerita anime yang macam Naruto apa semua. Bagi saya itu sangat-sangat yang bagus lah. Kita fist bump kan. Kita bond. Dia pun buat. Bobo buat memang terasa macam sejuk lah kan. Tangan dia memang sejuk sangat kan. Saya pun cakap, sejuk tangan dia ni lah. Dia cakap, memang dia merapu lah masa tu. Dia cakap, you tengok mukanya bapak. Saya punya rindu sama saya punya bapak. Saya punya keluarga semua. Dia pun memang pesakit COVID-19 juga. Dan tak tahu pula hari tu hari terakhir dia. Kat dalam waktu bukan hari terakhir dia hidup. Korang kena jangan kadang-kadang korang ni salah faham. Kadang-kadang tu lah kadang-kadang cakap bangang lah marah. Okay. So dia hari terakhir dia kat dalam ward tu. Dan mungkin dia discharge atau tak discharge. Mana-mana patient yang dah okey oksigen dia apa semua, dia akan transfer ke pusat rawatan dalam hospital Sungai Buloh juga. Cuma dia tak tahu lah, guna JKR ke apa, belah dalam tu juga lah. So dia macam dom ke hall lah. Tapi tak gatil, bukan berdeka lah. So bila dah situ, dia rawat minta maaf. So bila ni saya pun tak sedar hati, saya dah tengok jam dah 5.30. Setengah jam kat berbual dengan dia. Kan nanti pukul 6 dah. 5.30 saya cakap tak boleh ni kan dalam hati kan. Tak boleh lah uncle ni, dah teruk sangat uncle ni. Saya telefon lah bapak mertua saya. Sebab bapak mertua saya mamak. So saya telefon dia, biar dia selotok dengan bapak mertua saya cakap Tamil. At least dia faham bahasa lah sikit kan. So alhamdulillah, kebetulan bapak mertua saya pun bangun. Dia pun pelik, 5.30 menantu aku telefon dah, kenapa? Saya cakap mula kita tanya khabar. Ya siap kan, nak subuh lah. Tu lah, sekejap lagi pun nak subuh lah. Kalau ni sempat saya subuh lah. Sekarang ni lah, saya ada masalah ni lah. Benda ni ada uncle India ni, tak tahu duduk merapu. Dia cakap muka saya macam muka bapak dia. Muka saya macam muka bapak dia. Anak saya. Kita alang dia. Ya, masuk dalam. So bila dah ni so bila dah mengharapkan bantuan ayah mertua saya. So akhirnya saya telefon dan saya paskan phone tu pada Uncle India tu. Dan kena sekolah sekejap dalam bahasa Tamil. Dia cakap, itu saya tanya, ayah cakap apa dengan dia? Cakap, you jangan usik saya punya menantu saya baru nak mau baik. You pergi sana tidur. Dia gitu je. So memang mengharapkan itu je lah. So alhamdulillah dalam proses dalam rawatan tu okey jugalah, dan terima dengan apa sahaja rawatan yang diberi. Makan ubat macam ni je lah, makan ubat. Cakap makan ubat pun sebab apa, ni pun dah time untuk saya nak makan ubat dah sebenarnya. Itu saja je nak buat makan ubat. Macam saya setiap episod ni memang saya makan ubat, dan cuma nak beritahu yang ubat ni adalah ubat terakhir. Ubat terakhir yang saya ada. Sebab apa, dah tinggal satu dah. So dah tinggal satu dah ubat ni.
Maknanya tak tahu lah adakah nanti minggu depan saya dah akan tambah balik ubat ni atau apa. Cuma saya pun tak tahulah fungsi-fungsi ubat ni. Ya, so lepas ni akan ada iklan sekejap. So macam mana saya cakap, continue lah. Komputer pun masih tak berapa okey apa semua. Pergi naik atas sayang Janganlah Walid tengah buat video ni, ya Allah, hai biasalah macam ni lah hidup. Bila ada keluarga, ada anak, kena pula kau buat video, kau tak boleh edit apa semua. Yelah, duduk diam-diam kat sini. Ya sayang. Walid tengah makan ubat sayang. Yelah macam ni lah hidup. Ni lah anak nombor 2 saya. Alhamdulillah dia pun kena juga positif COVID-19. Ya, keluarga saya yang tak kena cuma baby girl saya je. Dia je tak kena. Tapi alhamdulillah ada orang simptom apa semua tak ada. Tapi bila sebab tu ada ni, bila dah selang 7 hari sebab dah ni doktor cakap dah tak ada apa-apa dah. Cuma pantau je lah dia punya kesihatan semua. So wife pantau je lah kesihatan dia. Dan jujur macam saya dapat makanan. Ubat-ubatan ni kat hospital. Tapi kat rumah macam mana dia orang? Kadang macam isteri saya dia pun positif juga. Tapi dia tak ada simptom-simptom ni, cuma satu dia bau dia tak ada. Tapi dalam beberapa hari je. So saya cakap dengan dia macam mana nak buat kan. So kadang ada setengah orang pakai cengkih apa semua kan. Tapi masa tu tak ada nak cengkih dah. Tak ada nak beli dah cengkih. Cengkih pun ada 2-3 batang. Macam mana nak rendam? So macam saya cakap lah, saya amalkan makanan sunnah. Alah, saya beli habatus sauda, saya beli madu, saya beli ni apa semua. Beli yang semua, alhamdulillah. Kita cuma ikhtiar je. Kita cuma yang buat bagi kesembuhan semua tu Allah Subhanahu Taala, tak ada orang lain pun. Tak ada orang lain pun. Seminit okey. Pergi naik atas. Janganlah Walid tengah buat ni, pergi naik atas. Pergilah naik atas. Bazak duduk diam-diam. Pergi naik atas kacau. Pergi naik atas tengok TV. Okey, minta maaf macam ni lah. Okey, minta maaf. So umpama macam ni lah korang tengok live saya. Macam umpama tengah live kan. Kalau macam tu lah tengah streaming ke tengah live macam ni, macam mana korang nak edit? Macam tu je. So macam tu juga saya buat video ni. So saya sempat santai dengan suasana. Alhamdulillah sangat bersyukur. So memang orang cakap memang untuk waktu untuk santai-santai lah, rehat apa semua kan. Untuk makan ubat. Ubat ni masih ada lagi ni. Ni ubat ni berjadual ni. Ya. Oh, burung. Ya. Masih nampak kat sini masih nampak berjadual. Ada jadual tapi tak ada ikut Tak ada ikut je lah mana yang ni. Santai. Ya. Itu malah boleh cakap, tak boleh cakap. Itu je lah. So sekarang ni macam tu lah. So sambil-sambil borak, kita makan ubat apa semua kan. Okey, sambung balik banyak tu. Janji nak seminit je iklan tu. Ini macam ni lah hidup. Okey. So bila dah treatment, alhamdulillah saya mengasih banyak kalau staff ni. Semua tu jangan usik. Ya. So macam biasalah treatment. Macam ni lah hidup, kena ada pula 2 anak kan. Kena pula yang ni paling lasak. Sabar je lah. So macam mana pun saya ucapkan terima kasih mana yang masih still menonton. Mudah-mudahan ia menjadi asbab korang semua dimurahkan rezeki. Ya. Ya burung. Burung apa tu? Burung puyuh. Okey. Sambung balik. Okey, macam biasa treatment yang saya terima, alhamdulillah cuma dia lah ni makan ni lah bila dia orang explain. Itu ada tarikh tu saya pun ingat lupa. Saya rasa 30 hari bulan 5 2021. So saya dimasukkan dalam CT scan. Tangan bawah ni, foto. So masuk CT scan. Memang rasa sangat teruja lah sebab first time kan CT scan tu. Sebab apa dia nak tengok full body kan, nak tengok keadaan apa semua. Dan alhamdulillah lepas saya masuk CT scan tu, alhamdulillah 1 hari bulan 6 saya dipindahkan ke pusat rawatan dalam hospital Sungai Buloh dan masuk kat situ. Maknanya saya dah
mula nak sihat lah. So dalam tempoh 2 hari 3 hari 2 malam lah. Maafkan saya sebab malam pun saya discharge kat malam. Saya part tu. Maaf. 2 saya masuk ke pusat rawatan. Minta maaf, saya pun kadang ingat lupa. So 2 hari bulan saya masuk pusat rawatan pemulihan. So memang alhamdulillah, cuma kat sana pakai kipas lah. Jujur saya direct cakap. So pakai kipas lah, tak pakai macam kat Wat pakai aircon. So nampaknya kita pause kejap. Nampaknya budak ni dah mula mengganas. Kita pause kejap. Okay, terima kasih. Okay, sekarang dah tak ada apa-apa gangguan. Standard lah anak nakal. Kita pun tak boleh nak biarkan dia. Tante macam ni pun dah tak sesuai kat untuk dia kat luar ni kan. So alhamdulillah, okay dah, bila dah ni masuk macam tu lah treatment dia. So jumpa dengan orang-orang semua yang dah alhamdulillah sihat-sihat. Tapi ada yang masih tapi masa kat dalam tu dia cakap kalau contohnya sesiapa semput apa kan, diorang dah sediakan oksigen, tapi diorang ajar lah, bukan staff ni buat sendiri lah. Tapi alhamdulillah kat sana walaupun tak ada sukarelawan, tapi masing-masing saling membantu lah. Tak kira apa-apa kaum, berbilang kaum, sana-sana banyak membantu lah. Dan banyak jugalah, so nak makan pun kau jangan risau lah. Masuk pusat rawatan tu pun tak ada bukannya pusat serenti, masuk pusat rawatan, maksudnya pusat rawatan COVID-19 lah. Itu yang lang saya tahu. Dia ada nama special dia, saya pun tak tahu apa nama special dia, apa nama saintifik dia kan. Cuma dia cakap bangunan JKR, tapi dia orang separate lah, dom lelaki, dom perempuan apa semua tak ada sekali kan. So toilet pun kat luar, macam tu lah, toilet pun kongsi apa semua, dan dijaga lah oleh rela. Berdawai juga ah. Dia tahu bila korang tengok berdawai, risau sangat orang lari. Tapi memang lah sebelum ni memang pernah dengar ada kes lari apa semua kan. Tapi pun ada satu hari tu pun dipantau oleh doktor pakar. Doktor pakar tengok intai semua pesakit kan. Cakap tu doktor pakar kan. So kat situ dapat lah treatment. Tapi treatment dia tak adalah macam kat dalam ward. Kalau dalam ward, staff ni akan pergi katil. Dia akan bawa mesin tu. So bila kat sana dah oksigen dah terganggu. Okey. Bila dah dekat sana, nanti dia akan sebut nama. Pergilah, tapi dia sebut, tak silap saya, dia sebut nombor katil. Pergilah beratur, cek macam biasa, cek kencing manis, cek suhu badan, cek oksigen. So bila saya pun sangat bersyukur lah. Sebab apa? Dalam tempoh saya dalam bilik kat ward 4D, so oksigen saya memang walaupun saya dah bukan below 90, so nak dapat 95 tu sangat susah lah. Tapi bila dah dapat 95, 96 tu diorang transfer kan, alhamdulillah 97, 98 setiap hari oksigen. So yang 4 bulan 6, 2021 saya discharge daripada situ. So bila saya discharge, proses discharge pun dia agak sukar jugalah. Bukan macam mana, sebab apa, minta ahli keluarga atau anda sendiri kena balik sendiri melalui guna pengantar awam atau Grab lah. So bila macam kita duduk Batang Gali, so perjalanan Batang Gali Sungai Buloh hampir masa sejam. Dan time tu pun petang pun memang orang cakap boleh naik Grab apa semua. Kita pun masa tu pun tak larat sangat. Tak larat sebab apa, kita jenis macam orang lain, dia mungkin dia masuk ward, dia tak masuk ICU ke apa kan. Sebab saya tanya kat dalam tu, seorang tu tak ada macam saya. Semua je masuk ward, rawat-rawat kat situ, terima oksigen, pump dah, oksigen dah okey, terus masuk ni. Ada juga lagi obesity pada saya, India, 3 orang. Seorang Melayu, 2 orang India. Lagi obesity pada dia. Tapi saya tanya dia ada U3 ni, dia kata tak ada, ambil oksigen macam biasa juga. Ambil darah oksigen macam biasa. Bila saya cerita pengalaman saya, sampai 6 kali saya kena ambil, 2 orang terkejut kan. Cakap teruk sangat budak ni. So sempat juga ada buat TikTok kat dalam tu masa saya nak belah. So bila dah ni, dapat juga treatment, layanan semua daripada semua rakan-rakan sana. Kalau contohnya diorang tengok, I wish you good luck and get well soon lah. Okay, insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi lah. Semua tak sempat nak tanya nama siapa. Cuma kita banyak berborak tanya ni nakama, sembang One Piece semua kan. Ikuzo Yorodomo. So memang banyak santai lah kat dalam rawatan tu.
Cuma yelah sebab ada disediakan telefon, if kalau emergency akan guna telefon tu extension, terus transfer ke lobby ke mana pun saya tahu, tapi memang akan terus transfer pada staff nurse lah. Tapi alhamdulillah memang kat dalam tu tak ada siapa-siapa masalah. Cuma masih dia orang ada yang sembahyang duduk apa semua tu, macam saya still sampai sekarang saya sembahyang duduk. Sebab apa? Saya rokok lama dengan bongkok lama kan, memang macam tangkap kepala ni, tahu kenapa kan. Sebab tunggu lah minggu depan lah pergi check up hospital Sungai Buloh, kita treatment balik. Dan so bila dah macam tu, masa saya nak recharge tu, pihak klinik, pihak hospital dia cakap dia tanya saya, awak nak balik sendiri ke guna apa? Tu saya cakap dengan dia, saya duduk Tanggali, macam saya ingat planning nak ambulans tolong hantar ke apa kan. So mungkinnya dia orang pun macam tak ada lah provide macam tu kan. So minta ahli keluarga tolong hantarkan. So saya tanya kalau macam mana kalau nak ahli keluarga hantarkan, surat tak ada kan. Punya dia orang ada bagi satu surat, suruh kita ambil gambar, bagi kat ahli keluarga kita yang siapa nak tolong ambil, tapi seorang je lah yang boleh pergi ambil. Macam adik lelaki saya, dia yang tolong ambilkan saya, dia seorang je. So dia tunjuk je. Lepas Roblox, dia ambil saya. So dia ambil saya pun dalam pukul 9 malam. So saya tunggu dia sampai pukul 9 malam. Sebab dia ada urusan sedikit belah petang tu. Sebab petang tu dia cakap saya dah boleh discharge lah. Tapi saya cakap dia, memang saya tunggu adik saya sampai malam je lah kan. Dia tunggu dia sampai malam. Alhamdulillah dah sampai ni. Banyak jugalah halangan masa dia nak masuk. Tanya nama abang siapa apa semua. Dia terpaksa call saya kan, tanya balik saya kan. Tanya betul nama ke, memang passion apa, katil nombor berapa apa semua. Memang ambil masa jugalah. Tapi jelah untuk safety kan. Kita nak orang luar masuk, dan kebetulan masa tu pun dah pukul 8 ke atas. Masa pukul 8 ke atas, visitor order fruit panda pun tak boleh. So bila dah ni, alhamdulillah. So bila dah adik dia sampai, saya dah beritahu pihak hospital, staff nurse kat situ yang adik saya nak sampai. So dia dah sediakan saya ubat, disediakan saya surat, disediakan saya dokumen, dan dah saya pulangkan balik lah semua pakai hospital. Dan saya pun dah pakai baju biasa. So saya pun dah cabut lah benda ni. Saya kedua kali kena cocok. Sebelah yang kedelai kedua dia cocok tang sini. Yang pertama dia cocok tang sini, dia cocok tang sini, dia cocok tang sini. So bila dah dapat tu semua, so balik nak redah Roblox. Masa tu pun banyak juga hujan. Ada lagi hujan, sambung lagi hujan dengan adik saya lupa pula nak isi minyak. Nasib baik berhenti kat arena Raja Jantan Sungai Buloh tu. Saya cakap dengan dia tak boleh lalu Rawang balik sebab tak sure ada arena, ada stesen minyak. So cakap dia teruskan pergi ke KL. Pergi KL nanti arena Jejantas tu ada. Alhamdulillah nasib baik arena Jejantas, arena kat highway buka 24 jam. Tapi nak masuk beli barang so tak boleh sebab kedai tutup pukul 8 nak cucuk duit tadi. So kebetulan memang masa tu pun ada 50. Isi lah minyak kereta dia 50. Itu keluar pada tol Duta. Keluar tol Duta ada Roblox. So dia tanya, ya dari mana ke mana kan. Cakap baru saya terus dia cakap dengan dia, tak nak dia cakap kan. Cakap adik saya baru ambil saya kat hospital Sungai Buloh, ni surat saya dicas. Tu pihak polis pun, awak sakit COVID-19 ni? Cakap bekas. Saya cakap bekas. Dia pun cakap tak apa jalan-jalan. Nampak dia pun kat situ pun mentaliti pun nampak macam tu cakap teruk sangat orang pesakit COVID-19 ni. Okey, cuma sekarang ni pun saya ni cuma nak bercerita jugalah. Selitkan mentaliti orang macam ni. Tak main pihak polis tu saya tak ada pun nak mention dia nama dia sama apa semua kan. Cuma kalau contohnya petugas dia petugasnya, cuma bila dia terkejut kata yang saya ni pesakit COVID-19, surat pun dia tak nak tengok, dia suruh jalan. Mungkin dia takut nanti berjangkit je lah, betul lah kan. Orang macam-macam dia orang foreigner tu memang peratus untuk dijangkiti tu ada. Sebab apa diorang hari-hari jumpa orang, tahan orang semua kan. Peratus tu memang ada jugalah kan. Tak apa. So kita sebagai rakyat biasa, kita doakan kepada semua foreigner ni, kita semua dimurahkan rezeki, diberkati, dirahmati dan dilindungi daripada COVID-19 ni. Dan bagi diorang semangat. Diorang dah 24 jam 24/7 dia berkhidmat untuk kita. So kita sebagai rakyat dengarlah, tak payahlah nak tunjuk kepala. Semua sekali yang teori
konspirasi tu, please lah. Mental sikit, matang sikit mental pula. Okay, bila macam saya cakap yang mentaliti orang tu, yang dia menganggap orang COVID-19 ni macam penjenayah. Satu penjenayah, satu lagi dia menganggap, janganlah berkawan dengan diorang, jangan ini. Sebab apa, tadi pun ada juga tadi. Sebab tu tadi saya outdoor, saya keluar, saya buat ada juga. Cuma cakap dia tak apa lah. Mungkin dah waktu-waktu macam ni kan, kata kita abaikan je lah. Kita faham. Macam saya terpaksa buat sebab apa, saya ingat nak buat waktu pagi, kena pula hujan lebat. Astaghfirullahalazim. Sabar je lah. Kena pula. Tadi pun ingat nak hujan tadi. Ingat nak buat pak kat saya punya tempat lepak tu. Alhamdulillah, minta izin Allah SWT, alhamdulillah tak hujan. So kita buatlah kat sini. Nak tengok, nak pandang view, nak sembang pasal lighting. Ni memang original lighting lighting daripada Allah SWT. So nampaklah muka saya dengan jelas sikit. Okay. So saya cakap lah macam tadi pasal mentality. Cuma cakap lah kalau contohnya dia orang tengok video dia. Ya bang. Ya. Jom buat video. So kita harap korang yang mana ada mentality macam tu, tolong kalau boleh tu fikiran sempit tau, tanpa kolok sangat. Sebab apa, umpama korang semua macam doktor pakar, ada pula yang setengah cakap dia tak aktif, benda tu tak aktif. Dah, bukan kita sembang aktif. Bila dah doktor pakar mengesahkan bahawa dalam tempoh 10 hingga 14 hari COVID tu akan mati dalam badan manusia. So dia akan mati lah. Bukan nak sembang aktif tak aktif. Dia bukan kanser. Kanser yelah, kanser semua orang ada kanser. Cuma aktif dengan tak aktif lah, itu je. Kalau contohnya dia aktif kanser tu, standby lah. Mungkin dia stage 1, stage 2. Selalunya orang perasan stage 3 lah dengan stage 4. Itu je. Macam juga COVID. Baik kita mencegah daripada mengobati, merawat daripada mengobati, mencegah daripada. Saya pun dah lupa dah segmen ni yang cuma ialah kepala pening ni berat ni sebenarnya. So kalau itu je lah yang saya nak sampaikan, supaya please lah yang mana-mana ada mentality macam tu, kalau boleh korang tu buang lah mentality tu. Jangan lah, kenapa lah kena ada macam tu, kenapa ada sikap macam tu. Tu je dia nak tanya, kenapa ada kena sikap macam tu. Saya pelik lah tu kadang. Saya alhamdulillah buat masa ni ahli keluarga semua belum berkumpul lagi. Saya rasa tak ada lah jenis macam mentality macam tu. Kalau ada memang saya sound tepek cakap. Saya siapa pun saya benda sound tepek dalam ni pun kalau dia tengok pun saya tepek. Kenapa nak kena macam tu? Bayangkan kalau korang treat kita orang semua yang bekas pesakit COVID-19 macam korang asingkan kita orang kan, macam korang sengaja nak putuskan silaturahim, kejiranan, adik-beradik, saudara-mara apa semua. Kenapa kena ada mentality macam tu? Itu je. Padahal masing-masing dah besar. Itu asingkan jangan anak, yang misalnya pada anak-anak. Jangan kawan anak dia. Ni semua ada COVID apa semua kan bodoh namanya. Bila dah doktor dah ngesahkan, sebab tu suruh tengok news, jangan tengok teori konspirasi. Itu semua tu bodoh tu semua. Bodoh sebenarnya semua benda tu. Teori buat teori sendiri, tak ada kena-mengena. Yang paling menyampah Pokemon aku sayang Yahudi, kepala bapak orang. Bodoh betul lah. Itu je. Kalau boleh kurangkan lah mentality macam tu. Kalau boleh buang jauh-jauh. Kenapa? Tak perlu nak tak perlu nak rasa macam orang yang bekas pesakit tu dia macam bawa jenayah. Treatment lah. Tapi jangan risau lah, saya tak ada distress walaupun kita ke belakang ni kita dengar banyak kes bunuh diri, kes orang mati apa semua, seksa kan, distress, pasang bendera putih apa semua kan. So kita faham lah dengan apa yang keadaan sekarang, masih PKP lagi, orang masih tak bekerja, masih PKP masih sambung lagi apa semua kan. Saya pun walaupun alhamdulillah syarikat saya, memang saya doakan syarikat saya dimurahkan rezeki dan dilindungi daripada COVID-19, tapi pun kalau hanya makan basic pun tak mampu juga. Kadang soru juga kan. So saya mengharapkan agar semua ni berakhir dan saya dapat bekerja seperti biasa. Saya pun insyaAllah
dalam sehari dua ni saya cuba nak bawa kereta, nak test lah, nak cuba nak ni kan nak gimana, nak test lah, boleh tak saya balancingkan steering tu. Maknanya boleh lah ni lah. Kalau tengok video saya comeback tu pun tak adalah laju mana saya bawa. Memang saya bawa 20, tak berani saya bawa laju. Tak ada lah, maksudnya orang nak bawa yang agak-agak standard lah. Tapi itulah masalahnya. Kepala ni bila pening datang, habis dia tangkap belakang ni. Sebab sekarang dia tangkap ni pun dia tangkap ni. Sebab tu kadang saya merapu sikit. Itu je lah. Tu lah, minta tolong lah siapa yang ada pemikiran macam tu, please lah, tolong lah. Kita orang ni pun bukan minta duit korang. Ada tak kita orang datang ketuk pintu korang minta duit? Ada tak akaun korang tiba-tiba transfer masuk dalam akaun kita orang? Itu je. So janganlah menganggap kami ni seorang yang macam penjenayah. Macam kami ni seorang bekas banduan. Macam kami ni seorang menyebarkan virus yang korang nak kena asingkan ni semua. Tak payahlah, buang lah mentaliti. Kita hidup masyarakat lah. Sampai bila korang nak simpan mentaliti macam tu? Tapi kalau tanya saya diri sendiri ya, macam saya sendiri, Lila tak lah saya cakap, saya bukan tak nak hidup berjiran ke apa semua. Tak adalah, kita seronok hidup nak berjiran. Tapi kalau dapat jiran-jiran mentaliti macam ni, lagi seronok aku. Tak payah kau nak ambil masa pot aku kan. Tapi cuma tu je lah. Berjiran ke tak kira, kawan-kawan ke saudara mara, pegang kawan pun ada. Siapa cakap tak ada? Ada kan kawan, ada. Kena block, bukan kena block bosku, kena report. Bila kita dengar khabar kawan tu dah 3 hari kena COVID kan, so kita bagilah. Okay, kalau kat hospital tak heran, kat hospital atau pusat kuarantin tak heran. Sebab apa? Dah kat sana ada doktor terpakar, ada staff nurse, doktor askar pun ada. Sana jangan risau, dapat treatment. Sukarelawan pun ada, volunteer bersepah kalau kat Mak sedang tu. Sekarang yang kat rumah ni, macam mana kau nak treatment? Kalau pop dua-dua semput, siapa nak call ambulans? Tu nak tanya, kalau jiran yang ada mentaliti macam tu kan, jiran mentaliti adik-beradik ke saudara yang ni, biarlah tak dia macam tu, dok mati semput macam tu, siapa nak tolong? Itu je. Bayangkan lah, itu kalau seorang-seorang. Kalau dorang, kalau seorang-seorang, mati semput macam tu ke. Tapi memanglah apabila ulama banyak bahas bahawasanya kalau kita ulama tu, saya ingat sikit lah kopiah ni saya pun tu. Betul lah. Bila banyak ulama bahas, mati syahid lah kalau kena COVID-19 ni. So alhamdulillah, kalau contohnya siapa tak nak mati syahid. Tapi macam saya tahu saya banyak dosa. Banyak dosa. Mungkin dosa dengan orang apa semua. So siapa yang menonton ni, yang saya minta maaf lah kalau ada salah silap sepanjang saya hidup ni. Kalau ada terkasar bahasa apa semua, saya minta maaf lah. Memang saya ni kadang-kadang agak kasar juga. Kadang cakap main lepas ke. Memang kadang pun saya cakap tak jaga hati orang. Tapi kalau boleh respect orang sikit. Bila anda semua respect orang, baru orang respect anda semua boleh. Macam mana? Siapa nak starting dulu? Tu pulang lah, dua-dua starting. Respect. Respect dengar apa semua. Dah dekat 37 minit lah, naik ke matu juga punggung ni. Tak apa, ada lagi 23 minit lagi kita nak habiskan. Macam biasa, cawan ni masih sentiasa. Mudah-mudahan janganlah, biarlah cawan ni panjang sampai akhir hayat. Sebab cawan ni banyak berkhidmat sepanjang saya di hospital. Dan sampai sekarang. Cawan ni bukan khas untuk minum ubat saja je, nak promo cawan ni. Sebab cawan ni ada cerita je dan saya dah bercerita. Nak tahu cerita dia, tengok balik video nombor 2. Cawan ni saya dapat dari mana? Tak nak cerita balik kan. Kau rajin-rajin lah tekan balik kan, tengok balik video tu kan. Tak apalah, tengok mana-mana kau ni, dengar lah cerita tu. Masalah kan. Belilah singkat unlimited data, seronok. Support YouTuber kan. So masih santai tengok view lah, cantik view kan. Dah masanya dah masuk waktu. Tadi saya rekod pukul 6 lah. Dah sekarang kita dah waktu senja ni. Ni kau rekod waktu pagi.
Macam ni lah keadaan area rumah saya. Alhamdulillah Allah murahkan rezeki saya, dapat saya beli rumah dan dapat ground floor dan dapat juga halaman macam ni. Tu je lah. So just ni pun, halaman ni pun banyaknya bapa mentua saya dan mak mentua saya membantu saya lah. Saya memang ucapkan mereka berterima kasih banyak. Dan sebab dia orang suka berkebun. Ini consider berkebun ke gardening? Gardening lah, kita tulis cakap bahasa Inggeris gardening lah. So dia suka gardening lah, babak macam ni lah. So kita landscape semua banyak diorang buat lah. Macam kita ni ada ni lah. Tapi Alhamdulillah dapat juga belajar ilmu babak gardening ni. Okay, sebenarnya kita dah sedikit lari topik lah ni. Okay. Tak apa, okay, bersambung. Tentang mana tadi? Okay, bila dah terima rawatan kat pusat rawatan tu, saya just balik macam saya cakap mentaliti orang macam tu kan. Kita nampak dia yang tunjuk, kita nampak, cuma kita tak terus dia tu. Sebab apa? Kita masih bersangka baik lagi. Bersangka biarlah taklah dia orang. Biarlah tak, walaupun dah nak kat 3 minggu ni. Dah masa lagi 2-3 hari ni masuk 4 minggu lah. Senang kita dah masuk sebulan ni, biarlah. Tapi Alhamdulillah masih tak adalah keseluruhan kejiranan saya macam tu, tak ada. Saya tak ada cakap semua. Tapi adalah segelintir. Cuma melintir tu. Saya kan memang kolot lah, macam pemikiran tak matang lah. Itu je. Lantak kalau contohnya kau datang nak ketuk pintu aku cakap, apa hal kau cakap ni, aku ada mention nama kau. Tak ada, aku tak ada mention nama kau. Itu je. Cuma kena nak beritahu sedar benda ni kat sini semua macam-macam orang ada. Dan mentaliti tu bersepah. Ada tak saya tanya yang mana kawan yang terserempak apa semua kan? Ada je. Tak kisah pun. Nak bersalam, kita tak nak bersalam, tak apa, tak bersalam. Jangan macam orang syarat je jarak 1 meter. Aku tak payah nak duduk sebelah rumah aku. Apa-apa telefon lah. Itu je. Kalau Allah dah cakap kun fayakun. Kalau kau nak kena juga. Itu je. Macam aku pun sampai sekarang aku terfikir, aku tahu aku kena kat serendah, tapi aku tahu kat klinik ke kat kedai mamak. Itu je aku fikir. Dua tempat je aku fikir. Tapi kalau dah kena. Tapi tahu lah, teruk juga kalau kena kan. Memang COVID tu benar lah, benar-benar belaka. So memang sekarang nampak tengok keadaan, nak cahaya matahari tengah turun, cantik view kan. Lightning pun dah, lightning pun guna semua jadi Allah SWT punya. So bila dah sampai rumah, ingat nak buat surprise. Tapi sebabkan ni kan, tak apalah, surprise lah. So kira consider surprise lah dengan bini kan. So bini pun cakap, okay, Alhamdulillah dia pun peluk saya, rindu kat saya apa semua kan. So bila ni kita masuk bilik, tengok anak semua dah tidur. So saya tidur tengah-tengah dengan anak-anak aku ni. Tu bila dia orang bangun pagi, semua dah menjerit balik. Itulah momen yang paling seronok. Bayangkan 2 minggu tak jumpa anak bini. Tak jumpa 2 minggu anak bini. Tapi anak saya perempuan tu masih ada kat abang ipar saya. Dia tu lagi saya tunggu gila. Mana tak sampai lagi. Hari Sabtu tu selang 2-3 hari baru dia balik. Sebab apa, nak lepaskan PKP kan. Saya pun dah bagi surat supaya abang ipar saya boleh rentan negeri balik ke Batang Gali. Maksud saya kat Serendah rumah saya. Bagi balik anak perempuan aku. Itu je. Tapi tak adalah saya cakap macam tu. Saya cakap cuma just spontan je lah. So yelah, kita 2 minggu kan lahir. 2 minggu dapat tu 2 minggu dah tak jumpa dia. Padahal itu yang saya mengharapkan bahawa kau boleh ada satu cahaya, maksudnya ada satu bunga kat dalam keluarga tu. Alhamdulillah Allah bagi. Tapi dengan kata ustaz semua dia tahu kalau anak perempuan ni ujian ni lagi macam. Dan Alhamdulillah rezeki dia sangat murah. Rezeki dia sangat murah. Banyak kutipan dia pun Alhamdulillah. Senang cerita kutipan orang bersedekah time PKP, bukan orang bagi hadiah, bukan bersedekah time PKP ni dapat nak buka tabung haji dia, insyaAllah bila dah semua clear memang nak buka tabung haji. Anak-anak saya semua dari kecil-kecil saya dah buka tabung haji dia orang dari kecil. Memang Alhamdulillah rezeki dia orang. Dapat terus daftar haji terus. Daftar haji tu kita biarkan duit tu beranak.
Dalam jangka umur 30 ke 40 dia akan pergi menunaikan haji lah, itu je. Cuma bila nanti dia dah besar, bila dia dah bekerja, dia buat tu untuk buat untuk anak-anak dia dengan isteri dia, tu je. So macam kita ni nak daftar ni, kita daftar guna KWSP je lah. So dengan cerita pun ada bantuan baru dia panggil apa, iCitra. InsyaAllah ada rezeki kita online lah. Okay. So saya pun dah start slow ni, suara dah start slow lah, tak dapat nak tinggikan suara apa semua. So kalau contohnya background belakang ni bising, minta maaf lah. Okay, so bila dah ni macam ni lah. Okay, kalau mesti ramai-ramai tertanya macam mana keadaan saya sekarang. Okay, so sebab tu lah ini segmen special, share is caring. So saya akan share. Okay, so kalau tanya keadaan saya yang sekarang ni, dah hampir 3 minggu plus atau hampir 4 minggu ni, saya tak boleh semayang macam biasa. Maksudnya saya tak boleh sujud. Sebab apa? Nanti pening. Rukuk pun tak boleh lama sangat pun tak boleh. Dan masih tak boleh balance lah. Tapi saya kira saya tunjuk kat korang lah. Cuba lah nak apa orang cakap, nak test cuba lah kalau boleh lah. Minta ampun, minta maaf lah. Saya pun dah test juga, masih tak boleh balance. So memang efek paru-paru ni, tahu apa paru ni masih luka lagi ke atau dalam baik. Tapi bila baru ni tengok kat satu video pasal paru-parunya dia dijangkiti tahap teruk untuk COVID-19. Putih paru ni bahagian sini. Tahu bahagian belakang ke mana? Putih. Sini merah darah. Di sini putih. Kalau orang isap rokok, dia tunjuk orang isap rokok hitam sebab penuh dengan asap kan. Yang ni putih. So bila tengok balik video COVID tu, pergi kat paru tu, rupanya macam duri tepi tu dia tusuk, ditinggalkan berduri tu dalam paru tu. Itu paru tu luka. Bos saya tahu macam mana, apa yang doktor cakap pasal luka. So memang cakap pun okey, dah tahulah pasal luka tu apa kan. Memang luka kecil-kecil. So bila luka tu kecil banyak, terlampau banyak sangat, tu yang kadang setengah orang semput. Saya semput pun kalau saya buat kerja. Kalau saya tak buat kerja, saya semput. Cakap lama pun, tengok depend lah. Depend lah kalau cakap lama sangat kan. Depend lah. Tapi tu lah, buatlah exercise macam tu. Tarik nafas panjang, hembuskan dari mulut. So slow. Kalau semput datang lah, saya rasa treatment ni sangat-sangat membantu lah. Dia tahu mungkin stabilkan balik oksigen dalam badan ke apa kan. Okay lah, balik lah. So memang okay. Tanya lagi apa? Oh, demam, batuk. Batuk. Sebelum ni masa minggu pertama tu, kalau saya sedawa saya batuk, sakit dada. Sakit dada. Tapi sekarang kalau tak ada sangat, tak sakit sangat. Kalau non-stop batuk je sakit dada. Non-stop batuk. So masih minum air serum lagi lah. Tak menggalakkan lah korang minum air sejuk. Banyakkan minum air serum lah. Kurangkan lah minum air sejuk. Okay, lightning. Okay, saya pun tak tahu kenapa dia kadang slow dia ni semua. So alhamdulillah, so boleh berjalan. Kalau suruh lari, saya tak boleh berlari. Memang doktor tak sarankan. So pasal exercise, doktor ada bagi tahu suruh buat exercise. Tapi exercise ringan-ringan je lah. Tak ada exercise berat kan. Tapi ingat kita nak jenis, ingat nak cuba kan, nak buat lifestyle kan. Jump skipping. Tengok banyak orang cakap treatment jump skipping ni okey lah. Tapi bila kita nak jump skipping, dia main dengan paru-paru. Nanti takut paru-paru ni bergerak. Baru kan ada effect. So dia pun cakap kalau boleh hold lah dulu. Tapi memang dah berjanji dengan dia akan kurus juga kan. Dia cakap ada pesan lah, kena kurus, kena capai BMI yang cantik.
tu yang sekarang tengah jumpa macam-macam apa ni supplement dan apa semua. So tengah cuba juga so tanya lagi apa lagi, mata apa semua, telinga semua boleh dengar, boleh, cuma kepala ni kadang-kadang kalau pening dia datang memang terbaring lah kata-kata pening. Dan kadang-kadang makan ubatan ni ada yang buatkan kita kalau kita makan malam dia macam tak berapa ngantuk. Dia buatkan kita tak mengantuk. So kena macam main phone ke apa semua, buat kerja sikit, rasa letih baru kantuk tidur. Itu je lah. Itu lagi saya tidur lewat tapi bangun awal. Tapi adalah satu hari tu dah tidur awal, bangun lewat. Setiap kali makan ubat lah. Selalunya makan ubat je lah yang selalunya akan berlaku. Tapi untuk kesampingan tak adalah ubat ni, tak ada. Sebab dia pun tanya ada alahan ada apa semua, saya cakap tak ada lah. Tak sangka ni so sekarang yang tinggal ubat-ubatan yang saya kena makan. Yang ni ubat kalsium. Dia pun tulis kat sini kalsium. So tu macam biasa ni ubat yang kecil putih ni kalau pecah dalam mulut sakit bibir. Tak ada sakit bibir, pedih tekak. Ni ubat yang untuk cairkan ketulan darah beku dalam paru-paru. So ni ubat ni sangat penting lah. Sebab apa? Banyak dia bagi. Banyak dia bagi. Ubat ni boleh banyak dia bagi. Kalsium tu standard lah. Mungkin dia perlukan, tubuh badan kita ni perlukan kalsium. Dan tinggal ubat yang ni je lah. 3 ubat je lah tinggal. Lain semua dah habis lah. So insyaAllah minggu depan saya akan pergi second treatment saya kat Hospital Sungai Buloh. Mungkin dia nak tengok keadaan saya apa semua. Saya mudah-mudahan treatment tu buatkan saya dah boleh mula bekerja balik lah. Sebab apa, saya pun dah rindu lah kerja saya. Rindu kawan-kawan kerja saya apa semua kan. Diorang pun banyak support saya, banyak membantu saya apa semua. Yelah nak kata keluarga dah jumpa lah, dapat video call apa semua kan. Itu je lah yang ni tanya ni. Tak boleh lagi suruh balancing tadi, nampak saya cuba juga balancing pun tak boleh juga. Saya pun kadang-kadang cuba juga kan. Boleh nak balancing pun dalam 5 saat macam tu je lah. So masih kalau pasal berak pula, jamban memang jamban duduk, tapi lagi selesa jamban duduk kan. Pernah cuba mencangkung okey boleh. Tu berdiri tu dia sekejap je pening. Untuk sakit-sakit badan, sakit-sakit belakang apa semua, saya tahu mungkin tu standard lah. Kadang kita badan tu sakit sebab badan besar kan. Adalah sometimes kadang sakit pinggang lah. Sebab apa, pinggang ni bukan kerak sakit. Pinggang ni bila, sebab apa, kita nak rungkuk yang sempurna, rungkuk yang betul-betul sempurna kan. Tak boleh. Saya cuba juga, bila nanti ke depan. Dia macam otak ni dah bawa ke depan. Sebab tu saya buat rungkuk tak sempurna. Dah starting nyamuk lah, dah senja. So itulah yang ni. Lagi okey lah, macam cakap boleh bercakap. Kalau dulu pakai oksigen, nak bercakap pun tak boleh bos. Just tunjuk isyarat je. Tu pun tak, masa tu bayangkan belajar isyarat. Cakap macam ni tak boleh, nak ni sebab pakai oksigen. Dengar je lah ahli keluarga bercakap pun semua, anak-anak semua selfie. Sekarang macam ni alhamdulillah boleh bercakap. Kalau suruh menjerit tak boleh, buat sakit tekak ke buat apa kita nak menjerit. Suara saya besar. Ni sekarang ni kenapa suara macam sahaja ni, sebab apa, kepala pening. Tapi still juga nak buat video ni untuk tatapan korang, untuk mengakhiri fasa-fasa dia. Fasa-fasa dia. Tapi lepas ni segmen sharing mesti continue. Sebab dia menjadi satu segmen yang paling tetap dalam channel YouTube saya. So saya pun akan fikirlah konten-konten apa yang terbaik untuk ni. Tapi pun dah lama saya tak buat konten Pokemon ni. PC pula tengah dalam quarantine. Bukan quarantine, tengah dirawat. Dia pun dah ada fasa dia juga, ada cerita dia juga. So memang nak tunggu siap-siap lah. Tapi kalau bosan sangat, saya
Tak ada streaming, saya rekod video dengan cara saya tersendiri lah. Boleh je. Main ML pun saya guna screen video. Alhamdulillah dapat sambutan. Sambutan tu tak adalah banyak sampai 1k subscriber. Tapi saya mengharapkan video saya 3 ni, mengharapkan video ni sampai ke siapa-siapa saja. So dia harap diorang share. Tengok dalam 2-3 hari ni dapatlah meningkat sampai ke 100-200 view. So saya mengharapkan dalam tempoh sebulan ni boleh naik sampai 1k ke. At least saya nak sebarkan lah. Walaupun saya cakap bersahaja, tapi sembang santai. Macam tu juga lah saya sembang. Dan saya buat video ni just memang untuk sembang santai lah. Kalau contohnya korang agak kurang puas hati lah, sebab saya tahu video pertama banyak agak feedback lah. Video kedua banyak feedback. Nak cut tak boleh bosku. Tak pandai. Awak tak pandai edit lagi. Pakai komputer je. Pakai phone macam ni pun phone macam biasa-biasa bosku. Bukan pakai Samsung Galaxy Flip tu. So macam tu je lah. So lagi 5 minit lagi. So saya ucapkan terima kasih banyak siapa yang menonton, masih still menonton video ni ketiga-tiga bro. Terutama lagi pada siapa yang sanggup tengok 3 episod ni 3 jam. Saya memang ucapkan terima kasih banyak lah. Korang memang, aku sayang lah korang 3,000. Terima kasih lah support YouTube channel saya. Saya pun minta ampun, minta maaf ya kalau contohnya banyak kekurangan. Saya tahu memang banyak kekurangan video yang saya upload ni. Saya pun tak pandai nak edit macam mana, guna macam mana nak cut scene lah. Sebab apa, kita kena tahu timer dia. Dan saya tahu benda tu buang masa. So bagi saya kalau kenapa, bagi saya dah terus set dalam kepala otak saya set ramai. Aku buat je video ni. Aku buat juga dalam tempoh sejam. Aku nak tengok siapa yang betul-betul ikhlas. Siapa yang betul-betul prihatin dengan aku. Itu je kita nak tengok. Saya dengan kawan-kawan saya pun saya seorang TPL. Aku buat video ni macam umpama kau borak dengan aku sembang santai. Cuma ada kontra lah. Kau akan tanya soalan, aku akan jawab. Kau tanya soalan, aku jawab. Cuma sekarang ni kau akan terima saja jawapan aku. Sebab apa? Soalan kau aku tak jawab sampai sekarang. So dengan 3 video ni, inilah jawapan aku. So jawapan aku memang sangat panjang. So tengok je lah. Kalau betul-betul prihatin kau betul ni, kalau contohnya tak suruh pun tengok direct ni kan, kau nak skip je lah mana yang ni. Aku pun tak pandai nak set macam mana. Okay, poin-poin aku nak sampai. Sebab apa, macam aku cakap video ni aku buat untuk sembang santai. Sangat-sangat santai aku sembang. Tapi insyaAllah aku takkan nak buat video ni melainkan aku streaming. Streaming memang main game dalam sejam 2 jam lah. Untuk video ni tak adalah saya nak buat. Cuma saya cakap macam saya nak kisahkan pengalaman saya sebagai pesakit COVID-19. Ya, saya nak ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih, jutaan terima kasih dan bilion terima kasih kepada siapa yang masih menonton sampai sekarang. Saya doakan anda semua dimurahkan rezeki, dan khusus kepada yang mana yang doakan saya, asatidzah, para sahabat, saudara mara, ahli keluarga terutama sekali. Ada ibu saya dan mertua saya, dan anak-anak isteri saya yang tolong doakan saya, anak-anak isteri saya baik sampai sekarang, alhamdulillah. Dan pihak syarikat, rakan-rakan sekerja, majikan saya, bos saya pun semua pun, walaupun dia bukan orang Islam, dia pun tolong doakan saya. Saya pun terima kasih, ucapkan terima kasih banyak. I'm sorry, I'm very sorry. I try to my best, and I hope if I feel the recovery, I will start working again. I will serve you. Don't worry, Kobayashi-san. I know I also miss you, Yokota-san. Please stay safe, Yokota-san. I hope one day we will meet again. Okay. And also Jun-san, is my former boss. I hope one day I will go to Japan. I will meet you over there, and we will take a long chit chat. So terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi. Mana yang still support saya apa semua, macam tu je lah. Okay, macam video ni poin-poin pun tak berbanyak, cuma nak bagi tahulah yang macam mana keadaan saya yang sihat. Dan cuma mengisahkanlah daripada hospital masuk pusat kuarantin sampai balik rumah, dan cuma menasihati lah supaya orang yang mentaliti macam
kolot ni yang rasa menganggap orang pesakit COVID ni penjenayah, menganggap orang pesakit COVID ni macam pengedar dadah, banduan, macam orang jahat apa semua, tak nak berkawan, tak nak bagi anak berkawan ke, tak nak datang ziarah ke apa semua. Tolonglah buang-buang lah. Tak pun korang pergi, kalau tak korang buang diri korang. Jangan duduk dengan kita orang. Lagi terbang. Sebab apa? Macam korang ni lagi teruk pada virus. Sebab apa? Kalau korang ni jenis korang pedam sendiri, buat hal sendiri, tak apa. Jadi takut nanti korang jenis sebar-sebar. Kau nak tahu ini rumah ni pasal COVID ni satu keluarga kena, jangan pergi lalu, jangan kau sanggup lalu belakang ni. Kepala bapak korang. Cuma ini orang jenis tahap macam ni lah. Syaitan pun dah tak nak dekat lah. Iblis pun cakap, dia ni lagi zalim pada aku. Bodohnya mentaliti. So sampai di sini saja. Ucap sekali lagi, terima kasih banyak. Dah banyak sangat terima kasih ni. Memang kena wajibkan ucapkan terima kasih tu. Sebab apa? Terima kasih tu yang orang buatkan kita gembira. So saya cuma macam saya nasihatkan lah. Apa benda nak nasihatkan? So saya cakap kita kalau boleh kita jauh lah ada mentaliti yang macam saya masukkan tadi. So janganlah anggap semua orang tu penjenayah. Dan saya tahu sekarang kita dalam PKP lagi. So minta korang stay safe lah. Please lah. Jaga diri, patuh SOP, jaga pemakanan apa semua. Janganlah obesity macam saya. Bila korang kena package obesity, kena COVID, ya Allah, treatment dia 50-50 bosku. 50-50, nyamuk pun dah banyak. So untuk mengakhirikan video ni, saya minta ampun, minta maaf kalau ada kekurangan, ada kesilapan, ada kekhilafan, ada masalah teknikal, masalah lighting ke, sound ke apa semua. Saya minta maaf, saya dah cuba yang terbaik. Saya dah cuba yang terbaik. Ya, saya dah cuba terbaik. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada subscriber yang still support saya, pada semua orang yang menonton ni yang still support saya, terima kasih banyak. Dan saya mengakhirikan special segment Sharing is Caring. Saya bagaimana minta maaf macam mana saya boleh dijangkiti COVID-19. Saya menceritakan inilah cerita saya menjadi pesakit COVID-19. Dan mengakhiri kata-kata ini, tiada Tuhan selain pada Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan salam semua. Kalau kita baik, semua orang sayang. Ingat, never give up, stay safe, stay at home, jaga patuh SOP. Kita jaga kita jaga Allah dan Allah jaga kita. Ingat semua. Okay, apa-apa pun, terima kasih banyak lah pada korang semua. Okay, stay tune lah. Banyak lagi benda konten nak buat. So Assalamualaikum. Salam satu Nusantara.